Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Apa khabar semua? Apa khabar Malaysia? Hai hai. Okey, so berjumpa lagi dengan cikgu dalam bab 6 Elektrokimia. Masih lagi dalam bab 6 tapi hari ini kita akan belajar topik baru iaitu 6.2 sel kimia. I bet you memang seronok tajuk ni. Okey, banyak kegunaan dalam kehidupan seharian kita tapi kita tak sedar. Okey. So apa yang kita akan belajar pada hari ini iaitu standard kandungan kita 6.2 sel kimia, standard pembelajaran kita 6.2.1 menerangkan perubahan tenaga dalam sel kimia ringkas, 6.2.2 menjana idea tentang aplikasi konsep sel kimia dalam menghasilkan tenaga elektrik dari pelbagai sumber untuk menjanakan tenaga elektrik dengan mengaplikasikan konsep sel kimia. Right. Okey. Pernah dengar tentang bateri? Mestilah confirm lah pernah kan? Okay. Jadi sebenarnya bateri tu kalau kita kaji di dalam sikit, sebenarnya daripada bateri tu macam mana bateri tu sendiri boleh menghasilkan tenaga elektrik? Boleh tak kita buat bateri tu berdasarkan barang-barang yang ada kat rumah kita? Itu yang kita nak kaji. Okey untuk hari ni. Well, jom kita tengok. Uh, apa itu sel kimia? Kita belajar konsep dulu ya. Konsep sel kimia. Sel kimia ringkas terdiri daripada dua logam berlainan yang dicelup ke dalam satu elektrolit dan disambungkan melalui litar luar dengan wayar penyambung. Okey, nampak? Ni ada dua logam yang berlainan dicelupkan ke dalam suatu elektrolit. So dalam kes ini larutan kupron 2 sulfat dan disambungkan melalui litar luar, ini litar luar dengan wayar penyambung. Okey, ni litar luar menggunakan wayar penyambung. Okey, sekarang apa beza sel kimia dengan sel elektrolitik? Tak apa, cikgu recap balik. Kalau sel elektrolitik dulu dia ada bateri. Tapi sel kimia ni dia tak menggunakan bateri. Okey, dan itu beza pertama. Beza kedua, uh, sel elektrolitik itu okey, dia uh, melibatkan sel elektrolitik dia melibatkan perubahan tenaga iaitu daripada tenaga elektrik yang datang daripada bateri kepada tenaga kimia. Tetapi bila sebut pasal sel kimia, dia melibatkan perubahan tenaga daripada tenaga kimia yang berlaku dalam ni menghasilkan tenaga elektrik. So sekarang kita nak kaji macam mana reaction-reaction yang berlaku, tindak balas yang berlaku melalui magnesium, kupron dalam larutan kupron 2 sulfat ni yang boleh menghasilkan tenaga elektrik. Sekarang ni kita nak cipta tenaga, bukan cipta lah, kita nak menghasilkan tenaga elektrik daripada bahan-bahan ni je. Itulah konsep yang diguna pakai dalam bateri. Okay, tak apa. Kita akan go through slow-slow. Kita tengok. Okey. Sebelum kita pergi kepada konsep itu, cikgu nak terangkan dulu berkenaan dengan siri elektrokimia. Masih lagi siri elektrokimia. Bermaksud benda ni memang sangat-sangat penting. Tolong hafal. Ingat lagi apa formula dia kalau nak kahwin tu? Kalau nak kahwin mesti ada zakat fitrah supaya peribadi hang cukup agama. Ataupun mana-mana formula yang kamu ingat cikgu kamu bagi pun tak ada masalah kalau ikut yang mana senang. Boleh hafal. Okay? So konsep yang cikgu nak ajar kat sini, okay, dengar elok-elok. Yang pertama, keelektropositifan meningkat apabila daripada bawah ke atas. Okay, apa maksudnya? Okay, tak apa. Contoh macam ni lah. Bila contoh kita ada ion kalium iaitu yang berada di atas, sebenarnya dia lebih mudah menerima elektron. Orang-orang ataupun logam-logam yang berada di atas ini lebih mudah menderma elektron. Jadi bila dia lebih mudah menderma elektron, dia lebih elektropositif. Itu just nama dia lah. Lebih elektropositif. Kita katakan dia lebih elektropositif. Ya, ataupun awak ingat macam ni je, satu konsep je. Orang yang taraf-taraf dia tinggi sikit, kayangan-kayangan punya geng ni, kayangan-kayangan punya geng ni, dia lebih mudah menderma. Tapi ni bukan kayangan yang sombong. Dia kayangan-kayangan yang baik. Lebih tinggi darjatnya, lebih suka dia menderma. Kena ingat macam tu lah. So, samalah dengan kita. Semakin tinggi gaji kita, semakin kaya kita, kita sepatutnya lebih banyak menderma. Diri saya jugalah. Sepatutnya lebih
lebih suka menderma. Anggap macam tu lah. Semakin tinggi darjat kita, semakin kita suka menderma, semakin kaya kita, semakin kita lebih suka menderma. Which means that ion-ion yang berada di atas ni adalah lebih elektropositif. Okay, atom dia lebih elektropositif dan dia lebih mudah menjadi ion positif. Okay, dan mereka-mereka yang berada di bawah-bawah, okay, yang berada di bawah, dia lebih mudah menerima elektron. Orang yang bawah ni, yalah, orang atas kan dia suka menerima, orang bawah ni dia terimalah. Jadi yang bawah ni lah lebih mudah menerima elektron. Jadi kita panggil dia kurang sikit elektropositif. Anggaplah macam dia orang susah kan. Jadi orang yang bawah ni orang-orang susah. Adik orang banyak derma kat dia. Ingat macam tu je. Kalau saya lah, saya ingat macam tu. So konsep ini memang diguna pakai. Untuk apa? Kita akan tengok kejap lagi. Okay? Contoh. Ini dia. So ini adalah contoh satu sel kimia. Kalau sel elektrolitik nak tentukan mana terminal positif, mana terminal negatif, mana satu ni nak tentukan ni. Kita tengok bateri, betul? Yang mana panjang tu positif, yang mana pendek tu negatif. Oh, automatik dah tahu mana terminal positif, mana terminal negatif. Tetapi untuk sel kimia di lain sikit. Untuk sel kimia, kamu kena merujuk kepada siri elektrokimia. That's why I told you many time. Kena hafal lah. Okay. So, based on the concept yang kita belajar tadi, kita ada dua logam yang berbeza, iaitu magnesium dan cuprum. Magnesium di atas, cuprum di bawah. Oh, ingat balik. Yang atas lebih suka untuk menderma elektron, yang bawah lebih suka untuk terima elektron. So, yang atas lebih elektropositif. Jadi, atas ni lebih suka ni. Maksudnya, magnesium lebih suka menderma elektron. Secara automatiknya bila dia lebih suka menderma elektron, elektron banyak berkumpul, elektron banyak terhasil di sini. Okey, jadi secara automatiknya magnesium menjadi terminal negatif sebab dia lebih suka derma elektron. Tak apa, bagi je. Magnesium kata, bagi je elektron kita. Tak apa, kita kaya. Bagi je. Jadi, ini dah jadi terminal negatif. Bagi je elektron, tak apa. Siapa yang terima secara automatiknya cuprum lah. Yang positif. Yang menerima elektron. Cuprum pun macam, tak apalah, kita terimalah daripada magnesium. Magnesium ni suka sedekah kan. Kita terimalah. Okay, konsep dia lah. Okay. So, apa yang berlaku sebenarnya di terminal negatif? Magnesium menjadi terminal negatif kerana magnesium lebih elektropositif. Maksudnya lebih mudah menderma elektron. So bahasa dia lebih elektropositif ya. Maksudnya lebih mudah menderma elektron. Ingat, magnesium lebih mudah menderma elektron based on siri elektrokimia berbanding cuprum berdasarkan siri elektrokimia. Atom dalam kepingan magnesium akan mengion untuk membentuk ion magnesium. So there are lots of ion magnesium yang ada kat sini. Ya. Okay, next. Elektron banyak terhasil. Elektron ni pergi ke mana? Okay, tengok. Okay, dia pergi ke mana tu? Dia pergi ke terminal positif. Okay, tengok next elektron. Dia pergi ke mana? Ya, masih lagi bergerak melalui litar luar pergi ke terminal positif. Okay, bermaksud elektron bergerak daripada terminal negatif ke terminal positif melalui wayar. Oh, bila ada pergerakan elektron, maksudnya elektrik dihasilkan. Okay. So, sebenarnya elektron inilah yang menghasilkan arus elektrik. Okay. So, kamu kena ingat arah pergerakan. Bukanlah ingat, sebenarnya tahu dah kan. Okay. Pergerakan elektron tu ke mana daripada terminal negatif ke terminal positif. Okay, apa yang berlaku seterusnya? Okay. Seterusnya dalam larutan ini ada ion-ion positif dan ion negatif. Elektron bercas negatif. Jadi dia nak cari siapa yang positif. Dah banyak dah elektron ni kat sini. Kat terminal positif ni. Sekarang aku nak cari mana yang positif. Siapa yang positif dalam ni? Oh, dapat detect. Cuprum dengan hidrogen yang positif dalam ni. Sebab ingat larutan cuprum 2 sulfat. Jadi
Ada Cu2+ dan H+. So, macam mana kita nak pilih ni? Ada dua ni. Elektron nak pilih mana satu ni? Macam yang kita belajar lepas-lepas, kita menggunakan siri elektrokimia juga. Okey, tengok ada ion hidrogen dan ion cuprum. Kita tahu bahawa yang bawah lebih suka menerima. Jadi mana yang lagi bawah? Mestilah ion cuprum lagi bawah dia. Jadi ion cuprum dipilih untuk elektron. Sesungguhnya takdir mereka telah tertulis di situ. Okey. Jadi cuprum ni menerimalah elektron. Okey, di kawasan kepingan cuprum. So what will happen? Cuprum menerima elektron dan akan bertukar menjadi atom cuprum. Okay. Elektron dari magnesium diterima oleh ion cuprum dari elektrolit dan bukannya oleh ion hidrogen. Ini kerana ion cuprum kurang elektropositif ataupun lebih mudah menerima elektron berbanding ion hidrogen. Okay, macam saya kata tadi. Dan atom cuprum terenak pada kepingan cuprum. Okay, so itulah konsep yang perlu kamu tahu dalam sel kimia ini. Okay, so senang je, simple je sebenarnya. Kalau tak faham lagi boleh ulang, okay? Jangan risau, cikgu tak delete-nya. Boleh tengok berkali-kali. Okey. So terdapat beberapa pemerhatian, mungkin juga boleh jadi keluar dalam paper 1, paper 2. Okey, mana tahu. Okey, beberapa pemerhatian yang perlu kamu tahu. Pertama adalah dari segi bacaan voltmeter. Okey, jarum voltmeter mungkin ada pergerakan, okey, di mana jarum voltmeter terpesong kerana inference je arus elektrik dihasilkan atau terdapat pengaliran arus elektrik. Okey. Tengok pula kepada magnesium lagi sekali ya. Tengok Tengok pula kepada terminal negatif tadi. Oh. Kepingan magnesium menjadi menipis. Kerana apa? Inference-nya kerana kepingan magnesium melarut untuk membentuk ion magnesium tadi. Okey, tengok pula terminal positif kita. Apa akan jadi? Kepingan cuprum menjadi semakin tebal. Apa inference-nya? Ion cuprum 2 daripada elektrolit dinyahcas pada kepingan cuprum. Okey, dan atom cuprum terenak pada kepingan cuprum. Okey. Dan warna biru larutan cuprum 2 sulfat menjadi pudar. Kerana apa? Kuantiti ion cuprum 2 telah berkurangan. Okey, so that's why larutannya jadi semakin pudar. Okey, ini antara pemerhatian-pemerhatian yang boleh kita lihat dalam sel kimia. Okey. Aplikasi konsep sel kimia untuk menghasilkan tenaga elektrik daripada pelbagai sumber. Okey guys, antara penciptaan pelbagai jenis sel kimia adalah seperti berikut. Banyak kegunaan konsep sel kimia. Pertama, untuk menghasilkan sel kering. Dah memang dah ada dah. Waktu kita lahir dah ada dah. Bateri alkali digunakan dalam accumulated acid plumbum. Bateri nikel cadmium yang rechargeable pun ada. Bateri argentum oksida merkuri dan banyak lagi bateri-bateri lain. Yang mana mereka mengaplikasikan konsep sel kimia. So kamu pun mana tahu boleh buat bateri sendiri kan? Nak tahu tak macam mana cara nak buat bateri sendiri? Okey, jom kita tengok. Bateri lemon. Ini siapa ada lemon kat rumah boleh buat bateri tahu. Macam mana cara dia? Antara alat radas yang kamu perlu ada, okey, mesti ada paku besi ataupun paku zinc pun boleh. Mesti ada klip buaya, ada dawai cuprum, of course kena ada lemon dan ada LED. Janganlah guna lampu Kalimantan ke lampu tungsten ke kan. Janganlah. Okey, guna LED lah guna LED. Kerana bukan nak menyalakan elektrik yang tinggi sangat kan. Okey, jadi apa yang perlu kita buat? Okey, yang pertama, pastikan kamu cucuk paku besi ataupun paku zinc dalam dawai cuprum dalam lemon. Okey. Kemudian gunakan lebih banyak lemon untuk mendapatkan nyalaan yang lebih cerah. Kerana satu lemon ni sebenarnya belum cukup kuat untuk menghasilkan elektrik yang tinggi. Jadi mungkin boleh gunakan 4 dan kamu kena pasti tengok, perhatikan dia punya sambungan Kerana apa? Kerana terdapat perbezaan. Kita belajar sebelum ni logam yang berbeza dia akan menyebabkan terminal jadi berbeza Ada terminal positif dan ada terminal negatif. Jadi elektron mengalir daripada terminal negatif ke terminal positif. Jadi untuk mengalirkan arus elektrik, kamu perlulah
uh, letakkan dua terminal yang berbeza. Okay, kalau sini positif, sini negatif. Sini negatif, sini positif. So that's why dia selang-selikan. Kerana untuk membolehkan elektron mengalir supaya arus elektrik boleh mengalir dalam satu litar yang lengkap. Kalau dua-dua sama kat sini, elektron nak mengalir ke mana? Jadi elektrik tak boleh mengalir. Okay? So sambungan ni macam ni lebih kurang. Okay? Dan what's next? Okay, sambunglah. Okay, so hasilnya tara, nampak dia menyala. Maksudnya boleh menghasilkan bateri dengan menggunakan buah-buahan. Wow, dekat rumah pun boleh buat sendiri. Boleh tak guna buah lain? Boleh. Ada orang guna kentang, boleh. Ada orang guna tomato, boleh. Ada orang guna apple, pun boleh. Kamu gunakan buah-buah lain, test dekat rumah, jadi ke tak? Okey. Kalau jadi beritahu cikgu. Okey. Dan ada juga ya South Korea Ulsan National Institute of Science and Technology, mereka telah membuat satu kajian dengan kerjasama Wuri Marine. Mereka telah menghasilkan lampu boya ya yang di kawasan laut tu. Okey, lampu bila kapal nak datang ke pelabuhan ataupun kapal menghampiri pesisir pantai, dia ada satu tanda lampu boya yang terapung-rapung di atas air laut untuk menandakan kawasan pesisir pantai. Jadi kalau situ payah nak dapat elektrik kan. Jadi mereka telah mengilhamkan penciptaan bateri daripada air laut. Jadi air laut pun boleh digunakan sebagai bateri. Kerana apa? Kerana air laut ada ion-ion yang bergerak. Ingat lagi konsep elektrolit. Jadi berdasarkan konsep-konsep ini, kita boleh menghasilkan tenaga elektrik daripada tenaga kimia yang terhasil. Okeylah guys. So nampaknya sampai sini saja video cikgu untuk pada kali ini. Okey. So kalau tak faham macam biasa, boleh type di ruangan komen. InsyaAllah ada masa cikgu jawab. Okey. Dan boleh juga share dan boleh like. Kalau suka boleh share dengan kawan-kawan. Okey. So semoga kamu boleh faham apa yang cikgu terangkan pada hari ini. Salam sayang daripada cikgu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Love you all. Bye.